dan juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat semua yang hadir pada malam ini daripada live IG, daripada Zoom, daripada Facebook Live. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan insya-Allah seperti biasa pada malam ini adalah sesi tadabbur surah Al-Baqarah. Kita dah masuk kepada perbahasan ayat yang ke-224. Dalam lebih kurang sekitar 40 ayat lagi kita akan habis surah Al-Baqarah kita. Baik, insya-Allah pada malam ini kita teruskan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selepas pada minggu lepas kita berbicara tentang ayat-ayat yang membahaskan tentang hubungan di antara suami dan juga isteri. Dan kita dah cerita pada minggu lepas, so hopefully insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh faham, boleh nampak apa yang Allah Azza wa Jalla cuba sampaikan pada ayat-ayat yang lepas. Dan kita dah sebut juga beberapa hukum hakam yang berkaitan dengan hubungan istimewa di antara suami dan isteri. Maka pada ayat-ayat yang berikutnya Allah nak membicarakan tentang apa yang dalam rumah tangga ini dia bukan sentiasa elok ataupun kita kata damai. Dan boleh jadi di antara suami dan isteri akan berlaku salah faham, akan berlaku sedikit atau kita kata tergigit lidah. Dan itu adalah lumrah bagi pasangan yang telah mendirikan rumah tangga. Dan ada juga sahabat-sahabat saya yang bersama pada malam ini, saya tahu juga mereka ada menonton ataupun bersama pada malam ini. Jadi hal ini kita boleh bicarakan. Kalaulah kita tengok movie, kita tengok filem, kita tengok cerita-cerita Korea umpamanya, seolah-olah rumah tangga ini tak ada langsung perselisihan faham ataupun tak berlaku langsung elemen of kekurangan sana sini. Jadi kat sini saya nak sentuh jugalah kan. Ada kadang-kadang saya terbaca di media sosial orang-orang tulis tentang minta maaf sebab nampak macam tadi ada line tu terputus sekejap. Okay, so hopefully semua okay. Sekarang okay, so tadi ada terputus-putus sikit. Right, okay, kita sambung lagi insya-Allah. Baik, saya sebut balik, kita ada terbaca kadang-kadang dalam media sosial lah. Ada yang tulis di Twitter, ada yang tulis di Facebook. Ada kadang-kadang saya terbaca kalau orang perempuan ni ditulis dia perli peranan suami dia lah. Dan ada juga suami yang perli peranan isteri dia. Dan kalau suami ni kadang-kadang dia nak kata isteri ni sikit-sikit lemah, mengomel contohnya. Yang perempuan pula asyik duk kata seolah-olah macam suami dia tak membantu buat kerja rumah. Ada sindir-menyindir macam ni yang saya rasa kurang wajar lah. Sebab Allah Azza wa Jal telah menjadikan lelaki dan wanita ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kerana itulah Allah jadikan pasangan suami dan isteri ini untuk saling lengkap melengkapi. Dia tak ada istilah bila kita kahwin ni kita akan tak pernah bergaduh langsung. Pasti akan ada kan sedikit pertelingkahan, mungkin akan ada salah faham, mungkin ada tergigit lidah sana sini, pasti akan ada. Itu lumrah rumah tangga. Tapi Islam
dia nak ajar kita macam mana kita nak balancekan lumrah tersebut ataupun kehidupan rumah tangga itu supaya dia menepati kehendak ataupun matlamat daripada perkahwinan itu sendiri. Islam mengajar kepada kita untuk kita praktiskan elemen al-mu'asyarah bil ma'ruf, berinteraksi ataupun pergaulan yang baik. Dan bila kita kata tentang mu'asyarah bil ma'ruf, dia akan berbeza di antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Dia akan berbeza di antara lelaki dan lelaki yang lain. Dia akan berbeza antara perempuan dengan perempuan yang lain. Sebab ianya sangat subjektif. Tak boleh diformulakan satu formula mu'asyarah bil ma'ruf itu secara detail dengan satu formula, tak boleh. Tapi apa yang boleh kita kata formula umum, kan? Ada toleransi, ada interaksi, ada komunikasi, itu secara formula secara umum. Tapi kita akan tengok perbezaan di antara karakter itu sangat memainkan peranan. Tak boleh samakan semua family sama keadaan dia. Dan ada lelaki contohnya dia baran, ada lelaki yang terlalu lentoi pun ada, ada lelaki yang sangat tegas, tak ada toleransi, dan ada lelaki yang lebih tolerate dalam bab itu. Ada lelaki yang memang langsung jenis tak boleh nak buat kerja rumah lah, tapi dia bertanggungjawab. Ada lelaki yang tak romantik, tetapi dia penuh dengan kasih sayang daripada sudut menjalankan tanggungjawab dia sebagai suami. Begitu juga dengan isteri. Ada isteri yang lemah lembut gebalai, ada lelaki, ada perempuan yang nampak berdikari, matang, ada wanita yang cekal daripada sudut emosi dan hati dia, ada yang sensitif dalam certain topik. Jadi berbeza di antara satu sama lain. Apa yang penting dalam kita nak mengatasi kekurangan itu adalah persefahaman. Daripada persefahaman, kita cari satu jalan yang boleh menjadi titik temu untuk nak kita tolerate, give and take. Dalam bab ini kita kurang, isteri kita top up. Dalam bab ni isteri kita kurang, kita top up. Saya sendiri ada kelemahan-kelemahan yang kita tahu itu kelemahan kita. Tapi setelah hidup bersama dengan isteri, isteri pun faham dengan kelemahan-kelemahan tu dan diambil pendekatan untuk bantu daripada sudut itu, coverkan daripada sudut itu. Dan begitu juga dengan saya, mungkin melihat ada part yang mana saya boleh cover peranan isteri itu. Jangan nak banding-banding, kan? Suami isteri jangan nak banding. Contohnya isteri dia perli suami, kata suami dia tak suka buat kerja rumah ke, ataupun suami dia akan banding pada isteri dia pula, mungkin kata isteri dia macam ni. Ini bukan kita kata mu'asyarah bil ma'ruf. Sebab mu'asyarah bil ma'ruf kita faham, dan ada orang mungkin dia tak kisah dengan kekurangan tersebut. Bagi dia itu bukan kekurangan. Ada orang benda tu tak kurang pun dia anggap benda tu kurang. Jadi inilah yang sangat penting untuk suami dan isteri itu mencari satu chemistry, bonding di antara kedua-duanya supaya mereka saling faham memahami. Contohnya kalau kata saya lah, lepas saya berkahwin, saya bagi pilihan pada isteri lah. Saya kata kat isteri, tugas untuk mencari nafkah keluarga ini, itu burden saya. Itu tanggungjawab yang saya pikul.
Sebab saya tahu itu kewajipan kita sebagai seorang suami untuk nak protect, untuk nak cuba bantu berikan perlindungan, kediaman dan sebagainya. Terpulang pada isteri, kalau kata dia memilih untuk nak membantu ekonomi keluarga, umpamanya kalau dia nak bekerja, saya tak ada halangan, ataupun dia memilih untuk menjadi domestic engineer umpamanya, ataupun istilah dia suri rumah tangga, supaya dia boleh bantu daripada sudut urusan dalaman, pengurusan dalaman rumah tangga itu. Sebab misalnya saya bagi tahu kelemahan saya tak reti masak. Saya memang tak suka masak lah. Orang kata bukan tak suka tu, tak suka saya saja. Andai katalah saya hidup berseorangan, pun saya tak masak. Melainkan saya masak telur juga, ataupun apa yang mudah, boleh kurus. Contohnya bila saya balik ke Riyadh, masa dulu saya belajar kan, saya kena balik Riyadh kebetulan 10 hari atau 2 minggu awal. Isteri punya tiket lambat sikit sebab ada satu urusan penting lah nak buat. Bila saya balik ke sana, saya jenis orang yang tak fikir, malah nak fikir pasal makanan. Bagi saya, asalkan makanan tu masuk perut, boleh cover energi kita, udah. Dan bila saya balik ke sana, dalam masa 10 hari tu, saya boleh turun almost 5 kilo berat badan. Sebab bila dekat sana, bukan tak boleh je, bukan maksudnya nak masak ke, tapi jenis tak rajin nak buat kerja-kerja dapur ni. Saya lebih rela saya beli pisang banyak-banyak. So saya beli pisang, bila lapar saya makan pisang. Kalau saya rajin pun, saya beli satu nasi dekat kedai bawah tu, nasi Arab ni, kalau kita beli satu bungkus tu agak banyak. Jadi saya makan separuh tengah hari, separuh lagi malam. Tapi boring juga nak buat macam tu. Itu biasanya saya lah. Jadi kadang-kadang tu, contoh bila saya bermalam dekat Akademi Al-Khair dan seorang, mungkin ada kalanya isteri atau keluarga tak ikut lah. Ada sahabat saya ni, dia akan belikan saya makanan lah. Sebab dia tahu kalau saya duduk itu je, memang saya mungkin cari apa yang ada je kat situ kan. Kalau ada biskut, kalau ada apa yang boleh je kat situ kan. Nak kata macam mana pun nak kata, tapi mungkin kata itulah diri saya lah. Itulah saya. So kalau nampak saya masak tu, ataupun tiba-tiba saya tengah ada posting tengah duk buat kerja-kerja dapur tu, itu memang luar biasa lah. Tiba-tiba tak tahu daripada mana datang semangat tu. Itu saya. So kat situ alhamdulillah isteri saya faham. Dia faham, dia bantu saya, dia suka, dia pula tak ada masalah. Daripada sudut tu alhamdulillah lah. Kalau kata dua-dua jenis yang tak boleh masuk dapur, jenuh kat kita kan. Tapi alhamdulillah isteri kat situ dia faham kita. Dia tahu pada masa yang sama saya ni jenis suka makan air tangan rumah lah, orang kata kan. Dia lepas dia kahwin tu, dia belajar masak tu daripada mak saya sendiri, sampai kan dia salin nota tu, dia buat satu buku resepi. Itu resepi mak saya semua, dimasakkan, dia tahu. Dalam bab tu, kalau saya makan ni sedap, cukup, dia tahu saya akan macam cool je lah, senyum. Maksudnya dia cover kat situ. Dan pada masa yang sama, saya tahu isteri saya, dia buat pilihan dia kata dia jenis tak suka kalau dia bagi pilihan, dia tak suka pergi kerja lah. Maksudnya pergi kerja, biasanya orang pergi kerja tu kan
Saya kata tak ada masalah, it's on me. Dia katakan itu tanggungjawab saya dan I will help you on that. So whatever yang diperlukan daripada sudut itu, kita akan provide, kita akan mudahkan daripada sudut tu. Kita tak mau berkira, tak nak dalam rumah tangga ni kita berkira, oh you tak buat ni, I buat ni, I buat ni, you tak buat tu. Benda tu kalau timbul, dia akan jadi tak kena sikit tuning dalam rumah tangga. Mesti ada kelemahan, ada kekurangan. Rumah tangga Nabi SAW pun ada kadang-kadang ombak ni. Pernah kan kisah itu pun ada diceritakan dalam hadis Nabi, dalam Quran pun ada penurunan ayat berkaitan dengan peristiwa itu. Nabi pernah merajuk kan, menjauhi isteri-isteri dia dekat sebulan lamanya. So ini nak bagi contoh kepada kita tentang realiti rumah tangga. Realiti rumah tangga tidak sesempurna apa yang kita lihat di kaca-kaca TV. Itu semua ngarut lah kan, bila nampak, bila dipamerkan dalam cerita, oh so romantik, orang-orang Korea lah apa, tengok keluar berita lelaki Korea yang paling kuat pukul perempuan. That's reality. Masalah akan berlaku, setiap daripada family akan diuji, ada ujian masing-masing. Jangan cakap kita je diuji, no, orang lain pun diuji. Ujian tu melibatkan emosi, sometimes melibatkan financial, sometimes melibatkan macam-macam. Saya masa awal-awal rumah tangga dulu pun bukanlah orang kata senang lah. Kata masa tu gaji sekitar 1,800, macam mana kita masa tu nak pergi kerja pun kita fikir nak naik motor, pergi motor ni boleh jimat, tak payah bayar tol, minyak murah sikit. Dan masa tu kita akan cuba untuk tapi subhanallah, saya beritahu, even dalam keadaan serba-serbi sederhana dulu, especially masa saya hidup sebagai pelajar, masa tu dekat master dekat Riyadh, dah kahwin dah semua, tapi kita rasa bahagia. Dekat Riyadh dulu saya tak ada katil, tilam, almari tu cuma almari kain yang balik kat Malaysia saya beli dekat Carrefour masa tu. Almari kain tu dalam 14-15 ringgit sekitar tu kan, beli 2, itulah almari dekat sana. Kalau berat sangat dia mula sengit kan, gitu kan. Serba sederhana kan, tapi Masya Allah kita rasa kebahagiaan sebab kita saling understanding, kita saling melengkapi, melaksanakan tugasan masing-masing. Saya contohnya, bila saya dah terjun dalam masyarakat, saya ada komitmen yang banyak ke sana kemari. Isteri faham dalam bab tu. Dia tahu suami dia mungkin bukan hanya sekadar berkahwin dengan diri dia, tapi suami dia sudah berkahwin dengan masyarakat, ada tanggungjawab, tak boleh nak pentingkan diri. Jadi dia support dalam bab tu. Dia tak pernah mengadu, dia kata abang ni macam ni lah, apa asyik-asyik keluar lah, asyik inilah itu. Dia tahu even jadual hidup saya yang tak menentu. Dan bukan tu je, dia tahu saya sendiri jenis orang yang tak boleh nak tetap dalam satu benda tu lah. Maksudnya boleh jadi plan tu berubah, nak plan. Contohnya kalau saya kata jom kita plan minggu depan, katakan kita nak pergi balik kampung ataupun pergi jalan sana sini, tuk lalah minit boleh berubah. Saya pula jenis yang pun begitulah, disebabkan mungkin kita punya keadaan dan sebagainya, tapi dia faham, dia tak pernah nak komplain tentang tu, tapi dia support, dia akan bantu kita. Dan saya pun kena mainkan peranan. Saya tahu, misal kata sebelum ini saya kurang masa sikit, so saya kena ada masa yang saya lebihkan bersama dengan orang. Saya kena at least bila kita balik kat rumah tu, kita jangan bawa penat kita tu balik. Jangan balik tu cakap sebabkan penat, kita pun merosakkan komunikasi ataupun interaksi kita dengan keluarga kita. Tak boleh. Kita tahu tugasan kita kat luar is something else.
Tapi bila kita balik ke rumah tangga, kita ada dunia lain yang kita kena asing, yang tak boleh kita nak bawa. Kalau benda tu penat, benda tak baik, jangan bawa balik. Tapi kalau benda tu baik, kita bawa balik lah, kegembiraan, keseronokan. Dan baru akan ada satu dia mesti akan ada masing-masing kan? Dia mesti akan ada masing-masing. Saya punya keadaan, isteri saya pun begitu, orang lain pun begitu, mesti akan ada. Kita cuma kena faham macam mana isteri kita, macam mana suami kita. Ada suami yang jenis dia tidur ni, kalau dia tidur tu tak terjaga lah, kejut pun tak bangun-bangun. Dan tapi tiba-tiba isteri dia bengang kan, anak menangis, suami dia pengsan dan tak boleh nak bangun. Dia jenis yang kalau tidur tu tidur mati ya. Jangan kita asyik nak bambu dia bab tu, sebab dah jadi tu dah macam satu benda yang dia tak boleh nak, bukan pilihan dia lah, dia dah memang macam tu perangai dia, kita tahu. Bukanlah nak kata dia sengaja, kalau dia boleh ubah ke, ataupun dia boleh progress yang lebih baik, okey. Tapi sama orang dia macam tu lah. So jangan kita asyik apalah ini kan, hari-hari dia kena tembak. Dia akan mencalakan sikit. Kita kalau kita strong dalam bab tu, kita coverkan dalam bab tu. And then kita boleh sama-sama sefaham dengan pasangan kita untuk nak cari part mana yang dia pula boleh bantu kita. Saya bagi tahu, saya awal-awal saya kahwin contoh dengan isteri saya dulu, saya bagi tahu kat dia, bantu saya bukan sekadar menjadi suami yang baik, bantu saya jadi anak yang baik. Sebab selagi saya ada ibu, dia pun tahu saya punya tanggungjawab kena, tak boleh ketepikan ibu kita. Janganlah nanti kalau asyik kayak kita dok pergi visit mak kita ke, nanti dia akan dibising ke. Jangan macam tu, tak boleh. Ini Islam, dan saya bagi tahu dia, dan itulah kitaran yang Allah jadikan. Kalau dia bantu saya jadi anak yang baik, anak yang diredai oleh ibunya, ayahnya, maka insya-Allah kita akan mampu untuk menjadi suami yang baik. Kita akan mampu untuk menjadi anak yang baik sebab kita faham erti tanggungjawab, kita faham erti hak. Dan normal bagi rumah tangga juga, ada kalanya sikit-sikit tak sefaham, salah komunikasi, itu paling banyak terjadi lah. Boleh jadi bergaduh, tak ada masalah nak bergaduh sesekali, jangan selalu sangat lah. Tapi how kita nak keep the marriage dalam satu suasana yang masih terpelihara dan harmoni. Sampai satu tahap, kemungkinan masalah itu tak boleh dirungkai. Ada pasangan yang terpaksa berhadapan dengan solusi terakhir, penceraian. Itu ada ruang itu dalam agama, walaupun agama tidak menggalakkan ke arah itu. Agama tak mau kalau boleh pasangan tu porak-peranda, bercerai-berai. Sebab itulah Islam datang memberikan panduan, memberikan bimbingan. Tapi in reality, ada juga pasangan yang tak boleh nak connect the dot, yang at the end, sebab manusia itu berbeza-beza, IQ-nya berbeza-beza, ilmunya berbeza-beza, imannya berbeza-beza, kesabarannya berbeza-beza, pendekatannya berbeza-beza, maka boleh jadi penceraian itu juga. It can happen. Unfortunately, it happen a lot. Dan kalau kita rujuk kes-kes penceraian di setiap state, kita akan shock. Terkejut saya sendiri kalau tengok statistik. Terkejut sebab kita jarang, tak pernah dengar. Tapi it happens a lot. Dan alhamdulillah Allah masih pelihara kita. Bersyukur, doa pada Allah. Semoga Allah kekalkan kita dalam kebahagiaan kita dengan pasangan kita, insya-Allah, sehingga ke syurganya. Jadi sebab itulah ayat ini Allah nak cerita juga
tentang apa yang bakal berlaku, apa yang mungkin berlaku dalam hubungan suami isteri itu. Boleh jadi ada salah faham, ada persengketaan, boleh jadi membawa ke arah terputusnya hubungan suami isteri itu dan berlakunya talak. Walaupun syariah Islamiyah itu menggalakkan supaya kehidupan rumah tangga itu berterusan, mengekalkan keharmonian rumah tangga, itulah yang dikehendaki oleh syarak. Itu nature kenapa kita kahwin. Sebab kita nak wujudkan keharmonian, kebahagiaan. Dan itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ja'ala lakum bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah ciptakan kita berpasangan litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenang. Bila kita ada pasangan kita dengan kita rasa tenang. Tapi kalaulah sampai satu tahap kita ada pasangan tu kita jadi serabut, kita ada pasangan tu kita tak mau tengok, kita tak mau berdamping dengan dia, kita rasa boleh tak bahagia, something wrong lah yang telah berlaku. Jadi Islam nak manusia ini hidup dalam ruang lingkup tarbiyah, keadaan yang selamat, yang sahih. Sebab itu semua berperanan dalam membina generasi keluarga. Daripada keluarga itu akan terbinanya generasi yang saleh, insya-Allah, yang akan memikul tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Islam itu mewujudkan syariat talak itu, melainkan ianya adalah cara yang terakhir. Macam kita kata kalau dalam istilah perubatan pun akan ada, ini adalah usaha merawat yang terakhir. Kalau boleh jangan buat, tapi kalau dah tak ada cara, risiko yang ada itu terpaksa diambil kerana dah tak ada cara lain. Setelah diusahakan pelbagai cara, mestilah mungkin ada pasangan yang dah usaha, tak jumpa juga jalan, tak ada juga chemistry tu, tak ada juga kebahagiaan tu, tak jumpa juga apa yang dicari tu. Tak boleh buat apalah. Mungkin adalah yang tak kena. Tak boleh nak kata nak salahkan juga 100%. Ada something wrong, maka mungkin tidak boleh untuk nak bersama. It's normal. Manusia pun bila bersahabat, ada sahabat-sahabat yang dia rasa mudah, yang dia mudah dia bersahabat dengan orang ni sebab dia rasa ada chemistry tu kat situ. Ada orang dia rasa macam aku susah nak buat kawan ni. Ada benda yang tak share, yang tak kena. Dalam suami isteri pun kadang-kadang begitu. Isterinya orang yang concern pasal agama, concern pasal salat, tapi suaminya orang yang lo'lak, yang tak pedulikan halal haram. At the same stage, of course, isteri akan, ataupun dalam keadaan itu sahabat-sahabat keluarganya akan cuba untuk nak memberikan nasihat, untuk nak memberikan bimbingan berterusan, tapi ada kalanya tak boleh juga. Orang panggil istilah dia ketegak juga. Dah cuba, dah tak boleh lah. Asyik kalau nak nasihat bangun solat subuh, asyik kena pukul. Lama-lama dah tak boleh nak berubah, tak ada cara lah. Bila dah tak ada cara, maka apa solusi terakhir? Solusi terakhirnya adalah berpisah. Dan so penceraian itu juga dia wujud daripada keluarga yang sudah ada penyakit yang berat. Penyakit ini macam kita kata macam kanser lah. Kanser yang boleh merebak, yang boleh menjejaskan bahagian lain. Masalah sama juga dalam keluarga. Kira kata dalam keluarga ini pun certain masalah tu dah terlalu rumit dan complicated, dan akhirnya menjejaskan anak, menjejaskan hubungan antara keluarga.
menjejaskan, boleh merisikokan nyawa, boleh merisikokan kewangan, boleh merisikokan masa depan, merisikokan agama. Bila dah bahaya macam ni, dia dah macam satu kanser lah. Jadi Islam melihat benda ni bahaya. Walaupun asalnya penceraian ini tidak digalakkan dalam Islam, tetapi ada sampai satu stage, you have to face it. Kemungkinan akan menghadapi bila dah sampai masa. Maka Islam datang membawa pandangan dalam keadaan ini, apa panduan Islam kepada kita. Contoh, kenapa masih lagi dibicarakan ayat-ayat hukum-hukum perhambaan dalam Quran ataupun hadis? Adakah Islam menggalakkan perhambaan? Tidak. Tetapi Islam membicarakan realiti yang akan dihadapi oleh umat zaman ke zaman. Boleh jadi macam zaman sekarang kita mungkin tak ada perhambaan, tapi akan sebelum ini pun pernah, dan kita pun tak tahu in the future perhambaan itu akan kembali bila berlakunya peperangan. Bila berlakunya peperangan, berlakunya tawanan, di situlah akan terjadinya perhambaan. Bila terjadinya perhambaan, of course itu adalah negatif, tetapi Islam akan letak panduan supaya at least meminimumkan impact. Islam mewujudkan hukum hakam yang berkaitan dengan perhambaan. Kalaulah perkara itu wujud, bukan Islam menggalakkan perhambaan, tidak sama sekali, tetapi kalaulah perkara itu wujud, this is how we are dealing with it. Same like ayat-ayat hukum hakam berkaitan dengan penceraian. It's not like Islam encourage to have divorce. No. But Islam is the practical way of life. Islam knows this is always will be happen in our society. So Islam akan ada solusi. Itu keistimewaan agama kita, subhanallah. Maka dalam ayat yang 224, kita baru mukaddimah, tak masuk lagi ayat 224. Bila masuk ayat 224, Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sila buka Quran semua, sila buka Quran. Ayat 224, Allah sebut, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tuslihu wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Ayat ini Allah nak cerita ada sikit sebanyak tentang perjanjian, yang mana dia ada satu hubungan kait rapat dengan talak. Talak, penceraian, is the same. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan kamu jadikan kamu punya sumpah dengan nama Allah itu sebab yang menghalang kamu daripada melakukan amalan-amalan yang baik, daripada ketakwaan, daripada amalan perbuatan yang boleh menghubung baikkan sesama manusia. Urdah dalam bahasa Arab maksudnya mani' ataupun hajiz, penghalang. Para mufassirun dia menyebut bahawa ayat ini turun kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an. Dia pernah kita kata macam ada isu sikit lah, pertelagahan sikit dengan suami kepada adik ipar dia. Adik ipar dia
kahwin dengan adik perempuan Abdullah bin Rawahah. Jadi adik ipar dia nama dia Bashir bin Nu'man ceraikan isteri dia. Maksudnya dia ceraikan adik Abdullah bin Rawahah. Kemudian biasalah bila kita dah, kadang-kadang manusia ni dia terlampau emosi. Dicerai, lepas dia nak kembali. Maka Abdullah bin Rawahah bengang, dia pun bersumpah, wallahi, orang Arab lagi, wallahil azim. Dia kata, aku tak mau nak jumpa engkau, tak akan lagi bercakap dengan engkau, dan aku tak akan cuba baikkan kamu balik. Allah turunkan, kamu jangan bersumpah dengan sesuatu perkara yang boleh memutuskan hubungan. Kamu jangan bersumpah dengan nama Allah untuk menghalang kamu daripada perkara-perkara yang baik. Jangan sumpah dengan nama Allah dalam perkara-perkara yang boleh buat, yang menghalang kamu daripada apa yang Allah ridai. Dia dah janji. Dan ada dalam hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyatiha wa yukaffir an yaminih. Siapa yang telah bersumpah dengan suatu sumpahan, bila kita kata sumpah, dia bukan hanya sekadar macam kata-kata azam, bukan. Dia bukan sekadar tekad, tapi yes, aku janji, ataupun some cases, demi Allah aku akan buat itu, aku akan buat ini. Tapi bila dia dah buat, dia dah cakap macam tu, khalas, dia dah ikat memanggil. Dan Nabi kata, dia kalaulah kemudiannya dia melihat ada benda yang lebih utama ataupun lebih baik yang dia kena buat, tapi terhalang disebabkan janji dia, dia boleh break dia punya sumpahan dengan bayar kafarah. Dengan bayar kafarah. Contoh dalam kes Abdullah bin Rawahah tadi, dia kata, demi Allah janji aku tak nak jumpa dengan kau, aku tak nak cakap dengan kau. Tapi itu tak elok. Maksudnya, mana boleh kita janji dengan nama Allah yang kita nak putuskan ukhuwah ataupun silaturahim? Cannot do that. So, tapi bila kita tahu benda tu tak elok, dan kita nak break the sumpahan itu, kena bayar kafarah dia lah. Sebab kita telah mempermainkan nama Allah, menjadikan Allah ni sebagai bahan mainan mulut kita. Jangan buat macam tu. Jangan macam orang Arab, sikit-sikit wallahi dalam benda maksiat pun wallahi. Semua benda nak wallah tapi tak cuba buat. Dia dah jadi macam kita ni bila kita cakap insya-Allah lah. Sebenarnya bila kita orang Islam ni, kalimah insya-Allah ni, it's very very big, man. Allah kata dalam Quran, wala taqulunna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kamu cakap kamu nak buat sesuatu pada keesokan hari ataupun pada masa akan datang, melainkan kamu cakap insya-Allah, maksudnya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. It's very strong words, strong meaning. Sometimes we take it too polite ataupun too easy, sampai bila orang tu kata insya-Allah tu dah macam ini macam tak sungguh je, macam tak nak buat je. Kita dah merendahkan kedudukan kalimah insya-Allah. Saya teringat sebab saya baru sampai daripada Perlis tadi, pagi tadi saya pun ada posting ni kan, masa duduk dengan ambassador daripada UN, dia in charge ataupun representative daripada perwakilan pelarian lah. So dia nak bincang dengan kita apa yang Perlis boleh buat
untuk pelarian ni lah, sebab di Malaysia ni pelarian paling ramai is daripada Myanmar. Tapi kita pun tahu masalah-masalah yang berlaku dalam negara, ada juga disebabkan pelarian-pelarian ni. Ada juga few isu yang kami discuss, dan kami bincangkan juga tentang isu zakat kan. Even Datuk Mufti pun bangkitkan, mungkin saya boleh tengok daripada sudut zakat, sebab mungkin itu dalam bidang kuasa, dan zakat daripada sudut Ibnu Sabil kan. Ibnu Sabil ni masih tak ada, boleh kata tak ada perhatian lah, sebab kita pun dah tak nampak kan function Ibnu Sabil tu bersangat. Benda paling besar, kantung paling besar dalam asnaf zakat adalah fakir dan miskin, dan kemudiannya fisabilillah. Ibnu Sabil ni jarang lah kita dengar. So macam mana kita nak gunakan this portion untuk khidmat agama ni? Nak bagi tahu agama ni sebenarnya menyantuni golongan seperti mereka. Bagus, dia pun buka mata kita juga few things tentang isu-isu pelarian ni, Mr. Thomas apa tu. Dan seronok juga, saya memang sukalah bab-bab discussion, negotiation, especially bila kita pun macam belasah je nak try cakap English kan. Saya suka, cuba-cuba je saya suka. Banyak a lot things to improve, dan insyaAllah lah, manalah tahu ada rezeki one day boleh duduk stay 6 bulan ke dekat English countries ke, yang boleh polish ataupun push saya untuk learn, supaya kita boleh speak dengan lebih natural, dengan lebih baik. Saya memang suka, bab-bab tu saya tak malu lah. Jadi seronok berbicara, dan uniknya dia macam tiba-tiba dia sebut Masya Allah, InsyaAllah. Mula kami diam, tapi macam saya kata, dia ni Muslim ke? Dalam hati tu tanya, dia ni Muslim ke? Tapi gaya cara percakapan dia rasa macam bukan Muslim lah, gaya dia tu tak macam Muslim. Tapi who knows kan. Sampailah bila tengah breakfast tu, Datuk Mufti pun tanya, dia kata I just wonder kan, because sometimes you say the word InsyaAllah, MasyaAllah, are you a Muslim? So dia pun kata, oh no, I was work in Sudan, and therefore we have so many, we mix around with the community there, and they are speaking Arabic. Even I cannot learn very much, but when I talk with them, they always say MasyaAllah, InsyaAllah, MasyaAllah when they're impressed with something. So it's kind of culture influence. Oh yeah, MasyaAllah. Then this is related macam bila orang kita pula cakap InsyaAllah, macam jadi kita ni dah jadi gitu pula. Orang Arab pula sampai ke tahap dia cakap Wallahi, wallah pun kita masih lagi macam biar betul ke ni? Dia main nama Allah tu. That's why Allah sebut dalam ayat 225, la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur rahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah dia tak ambil kira lah kelemahan kamu ni yang sering kali tersebut nama-nama Allah bila kamu nak buat sesuatu ni. Tak ada niat nak berjanji pun. Macam orang-orang Arab yang saya beritahu tadi, bila dia duduk kata wallahi, memang saya dulu duduk Saudi, cakap dengan orang Saudi ni, kalau tak wallah, tapi bukannya dia nak buat betul pun. Dia dah jadi budaya dia. Budaya yang bukanlah dimaksudkan berjanji itu ataupun bersumpah, tak. So yang ini bergantung kepada niat seseorang tu.
Kalau dalam masyarakat kita, mungkin kalau orang tu kata wallahi, demi Allah, dimaksudkan macam itulah. Sebab jarang masyarakat kita, culture kita ni nak gunakan nama Allah lah dalam panggil perbualan biasa ni. Tapi orang Arab dia tak jadi nature. So dalam bab ini Allah tak ambil kira. Maksudnya if dia buat the otherwise, kalau niat dia bukan bersumpah ataupun berjanji di situ, maka dia tak payah bayar kafarah itu. Sebab dulu memang ada dalam hadis Bukhari pun cerita turunnya ayat ini sebab masa tu ada seorang lelaki tu dia asyik sebut la wallah wa bala wallah wallah, dia akan sebut macam tu banyak kali. So sebenarnya kita elak, janganlah kita sampai duk merosakkan kata-kata kita dengan nama Allah yang sepatutnya hanya digunakan dalam perkara-perkara yang besar, yang penting, yang memang kita punya nak buat benda tu. Dan ada dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW kata man halaf faqala fi halifihi wallati wal uzza. Zaman sahabat dulu ni dia masih lagi agak hampir dengan zaman-zaman jahiliah. Jadi orang-orang jahiliah dulu bila dia nak bersumpah, dia tak sebut nama Allah, dia sebut nama berhala dia. Demi Lata, demi Uzza, Nabi suruh ganti. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau perlu untuk bersumpah, hanyalah bersumpah dengan nama Allah. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah mengambil kira apa yang maksud tujuan dalam hati kamu ni, dalam konteks perjanjian ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kemudiannya bagi orang-orang yang perlu untuk nak menyalahi sumpahannya, maka dia ada kafarah. Contoh kita cakap agak anak kita kan, kalau dapat A1 ni, bapa nak bawa engkau pergi Amerika, ataupun kau dapat dalam kelak exam sekian-sekian, bapa kau nak belikan kau kereta, la qadarallah, ada penghalang, tak boleh nak buat, tak mampu nak tunaikan sumpahan janji kita tu, then we have to pay the kafarah. It's wrong to do tapi sometimes it's happen. Maka Allah kata fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Pilihan yang pertama, kafarah dia adalah kamu memberi makan 10 orang miskin dengan kualiti makanan yang biasa kamu makan ataupun apa yang kamu bagi keluarga kamu makan. Contoh, kalau kata Haji Hamid, dia biasa dekat rumah dia duk makan kambing bakar, daging wagyu. Hari-hari duk biasa makan daging wagyu, cayak dekat mulut. Itu makanan biasa dia. Kalau kata ada janji dia yang dia salahi, yang dia perlu untuk nak mungkiri, maka kafarah denda dia kena bagi 10 orang makan wagyu juga. Sebab itu makanan yang biasa dia makan dan keluarga dia makan. Oh, untunglah. Tapi kalaulah kita nak kata 10 orang makan, kalau kita jumpa seorang miskin, kita nak bagi dia 10 kali makan, boleh. Sebab dia bukan syarat dia mesti 10 orang miskin. Memberi kadar miskin itu 10 kali makan pun boleh. Pilihan yang pertama. Tapi kalau kita yang biasa makan nasi, makan biasa ni, makan nasi kosong, telur, petai, itu biasa. Bagi kadar makanan macam tu pada 10 makanan
10 kali makanan tu kita kena bagi, sama ada pada 10 orang sekaligus ataupun kita nak bagi sikit-sikit ataupun pada seorang pun boleh, berperingkat pun boleh. Yang penting kita dah bagi 10 portion pada orang. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah au kiswatuhum, maksudnya pakaian pun boleh. Kalau bukan makanan, pakaian yang biasa kita pakai. Janganlah kita punya pakaian ni yang biasa-biasa pun dah harga 2,000, tiba-tiba time kita nak bayar kafarah ni kita beli yang dekat DIY yang harga RM15. No. Kita kena bagi juga pakaian yang macam kita pakai tu. Au tahriru raqabah, ataupun membebaskan hamba. Ini dah tak adalah pada zaman ni, so kita tak mau bicaralah pasal ni. Ini salah satu daripada ayat yang Islam sebenarnya suka nak bebaskan hamba. Islam cuba untuk nak membebaskan daripada perhambaan. Sebab tu dalam banyak kafarah ataupun denda, banyak diturunkan denda dia adalah membebaskan hamba. Dendanya membebaskan hamba. Sedangkan perhambaan pada zaman itu begitu sinonim sampaikan orang biasa yang bukan kaya pun ada hamba. Sebab itu zaman-zaman dulu, bukan pada zaman orang Arab Islam tu, tak. Dalam Rome, Parsi, anywhere in the world, slavery is happen. When the war is there, so there will be a slavery. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Siapa yang ni option lain, kalau kamu ada orang miskin, dia tak mampu nak bagi kadar baju, pakaian, makanan yang biasa, tak ada hamba pun nak bebaskan, maka dia kena pergi kepada option yang berikutnya. Sebab Allah kata dalam ayat ini bukan kamu boleh pilih, aku nak pilih yang ni, aku tak nak yang ni lah. No, ikut step. Sebab tu dalam ayat ni Allah kata faman lam yajid, siapa yang tiada ataupun tak mendapati yang disebutkan tadi itu, fasiyamu thalathati ayyam, maka dia kena puasa 3 hari. Kalaulah seandainya dibagi pilihan, tuan-tuan, perempuan, nak pilih puasa 3 hari ke nak bagi 10 kali makan? Mana pilihan? Kalaulah boleh pilih lah. Mungkin ramai yang kata puasa 3 hari je. Tapi sebab itulah dalam kita tengok kafarah bagi makan atau pakaian ni, dia mesti mengikut standard kita, bukannya mengikut normal standard. Macam tadi saya bagi contoh, kalaulah kita hari-hari normally kita makan daging wagyu, kita kena bagi juga daging wagyu 10 kali, barulah dia akan ada sikit macam orang kata tak syawahat. Alamak, nak kena beli banyak wagyu ni, mahal ni. Tapi kalau kita jenis kaya raya, makan wagyu hari-hari, tiba-tiba nak kena bagi RM10 punya makanan ada orang, lama-lama kita pun peduli apa dengan janji aku boleh bayar. Ingat, memungkiri janji itu dosa. Cuma Allah bagi peluang untuk bagi orang yang tak ada jalan keluar, yang terpaksa memungkiri janjinya, sumpahannya, denda dia begitu. Dan kalau tak ada, puasa 3 hari. Allah kata dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Dan demikian itu adalah kafarah, denda bagi sumpahan janji kamu yang telah kamu ikat diri kamu itulah. Wahfadhu aymanakum. Maksudnya Allah kata, apapun sebenarnya asal kepada suatu sumpahan ataupun perjanjian itu adalah kena tepati. Wahfadhu aymanakum.
peliharalah, jagalah, tunaikan, lunaskan janji-janji kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah jelaskan pada kamu ayat-ayatnya supaya kamu bersyukur. Ini ada juga Allah sebut dalam apa yang kita bicarakan ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 89. Soalnya Allah cerita tentang kafarah bagi mungkiri janji ini, Allah sebut dalam ayat Al-Ma'idah ayat 89. Baik. Kemudian ayat akan berbicara tentang ilat. Ayat seterusnya, ayat 226, Allah akan membicarakan tentang ilat. So ilat ni dia ada satu hukum. Right? Apa maksud ilat? Okay, saya baca satu ayat ni. Allah kata lillatina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Dalam fiqh, bila kita belajar tentang bab pernikahan, kita akan much more detail about ilat. Ilat ni berlaku pada zaman jahiliah, pada orang-orang Arab dulu pun. Orang yang berjanji untuk tidak berjimak lah ataupun menyetubuhi isteri dia. Itu yang Islam geram sebenarnya orang macam ni. Tak, kau kahwin bukan untuk nak cari masalah. Kau kahwin bukan untuk nak kau buat janji supaya kau tidak berhubungan dengan isteri kamu. Is menyalahi matlamat asal perkahwinan. Why should you do that? So if you do that, maka ada dia punya denda-denda dia. Lilladzina yu'luna min nisaihim, orang-orang yang telah berjanji untuk tidak berhubungan badan dengan isteri dia, tarabbusu arba'ati ashhur, maka tempoh dia menunggu itu adalah 4 bulan. Ini apa yang asal berlaku pada zaman jahiliah. Macam mana yang Ibnu Abbas beritahu, kana ila'ul jahiliyati sanah wa sanataini wa akthara min dhalik. Orang jahiliah dulu sampai ketara kalau dia berjanji dia tak nak berhubungan dengan isteri dia tu sampai ke 1 tahun ataupun 2 tahun. Dia nak bagi perempuan tu menderita. So bila Islam datang, maka kalaulah perlu sangatlah, kalaulah kamu ni nak juga buat begitu, no more than 4 months. Maksudnya kalau kamu nak janji begitu pada isteri kamu, kamu tak boleh lebih daripada 4 bulan. Lebih daripada 4 bulan kamu dah melampaui batas. At least dalam tanggungjawab hubungan kamu dalam bab itu dengan isteri, not more than 4 months. Sebab itulah terbinanya nanti ada hukum-hukum yang kalau suami berjauhan, tak balik, tak jumpa dalam 4 bulan, itu terbina di situ hukum-hukum yang lain. Fa in fa'u, kalaulah dia kembali dalam tempoh 4 bulan itu, dah reda dah tak ada hari tu mereng sikit kan, nak kembali berhubungan dengan isteri dia, nak kembali elok balik, fa innallaha ghafurur rahim, go on, Allah ampunkan dia. Walaupun benda itu tak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami kepada isteri. Ayat ini sebenarnya Allah nak galakkan supaya antara suami isteri ni biar ada husnul muasyarah, biarlah baik kan daripada segi hubungan tersebut. Bukanlah tujuan perkahwinan kita ni untuk nak memudaratkan isteri, bukanlah untuk nak menghukum kan. Dia adalah sebuah perhubungan yang membina, yang membimbing, yang membawa cahaya kebaikan kepada kita dan juga kepada pasangan dan keluarga kita. Wallahu ta'ala alam. Saya kira sekadar ini dahulu, dan sekadar apa yang mungkin kita nak mention
adalah Quran ni adalah pelengkap dalam kehidupan kita. Segala-galanya apa yang kita perlu pelajari dalam rumah tangga kita ni ada dalam Quran dan ada dalam sunnah kita. Bukan dalam drama-drama lah yang kita biasa tengok. Itu semua adalah lakonan. Itu semua kebanyakannya adalah fantasi. Hakikat kehidupan ini ada ujian, ada cabaran, ada pahit, ada getir, ada manis, ada pasang surut. Itulah yang kita akan hadapi dalam rumah tangga kita, bahtera rumah tangga kita. So insya-Allah, moga-moga Allah berikan kita kebahagiaan bersama dengan pasangan kita dan Allah jadikan perkahwinan kita ini sebagai wadah ataupun wasilah untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang lebih bertakwa, yang mampu memainkan peranan kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang suami ataupun isteri, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai muslim yang beriman dan sejati insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Global Ihsan. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita pada malam ini di live IG, di Facebook, di Zoom. Kita jumpa lagi. Bye-bye.